Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suan Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 4 Januari 2024. Pindaan Rang Undang-Undang RUU Enactment Suruhanjaya Tenaga Sabah Pindaan 2024 akan memberi impak besar kepada rakyat Sabah khususnya berkaitan dengan bekalan tenaga elektrik dan tenaga boleh baharu yang kini di bawah kawalan Energy Commission of Sabah ECOS yang ditubuhkan 10 Januari 2023. Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata dengan pindaan itu ECOS telah bersedia melaksana kawal selia daripada Suruhanjaya Tenaga ST dan pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA. Ia sekaligus memudahkan pelaksanaan dasar dan pelan tindakan sektor tenaga oleh kerajaan negeri melalui ECOS sebagai satu badan kawal selia yang holistik, efektif dan efisien. Dalam masa sama, Sabah bebas bertindak dalam pembuatan keputusan sekaligus mempercepat proses pemulihan ke arah kestabilan penjanaan, penghantaran dan pengagihan bekalan tenaga elektrik demi menjamin ketersediaan tenaga untuk seluruh Sabah. Datuk Dr. Yusof menyatakan demikian dalam perbahasan RUU berkenaan sempena persidangan khas DUN Sabah. Dalam pada itu, beliau mahu kelengkapan dan kawal selia sistem bekalan elektrik secara berterusan dititik beratkan sebagai pemangkin dan penggerak kepada peningkatan produktiviti industri luar bandar supaya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Sementara itu, Adun dilantik Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee mencadangkan agar lembaga pengurusan ECOS dianggotai golongan profesional dan berpengalaman. Suruhanjaya Tenaga ST yakin Energy Commission of Sabah ECOS telah bersedia sepenuhnya untuk mengambil alih pengawal seliaan pembekalan elektrik di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif ST, Datuk Abdul Razib Daud berkata dalam usaha memastikan ketersediaan ECOS untuk mengambil alih fungsi dan tugas ST, perancangan dan persediaan telah bermula lebih 2 tahun lalu. Ini termasuk pelaksanaan beberapa sesi perkongsian pengetahuan dan maklumat serta sesi bengkel pemindahan pengetahuan. Turut dijalankan serahan teknologi maklumat, perisian dan dokumen di samping penyerapan beberapa pegawai ST ke ECOS. Saya yakin pihak ECOS telah bersedia. Sebab kita buat rancangan telah agak lama. Kita dah berkongsi dari segi maklumat, dari segi infrastruktur, dari segi latihan kepada pihak ECOS untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sebab kita tahu industri tenaga adalah sangat penting, terutama pada kerajaan negeri Sabah. Datuk Abdul Razib menyatakan demikian kepada media selepas majlis simbolik penyerahan kuasa kawal selia elektrik Sabah daripada ST kepada ECOS. Dalam perkembangan sama, Datuk Razib memberitahu sebuah pejabat akan dibuka di wilayah Persekutuan Labuan bagi memastikan kawal selia pembekalan elektrik di pulau itu berjalan lancar. Ini susulan pembekalan elektrik di Labuan dikekalkan di bawah Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif ECOS, Datuk Abdul Nasir Abdul Wahid menyatakan ECOS akan terus menjalin kerjasama dengan ST bagi memastikan isu-isu bekalan elektrik di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dapat diselesaikan secara menyeluruh. Beliau yakin semangat setia kawan terus terjalin terutama dalam kerjasama mengawal selia bekalan elektrik di Labuan menerusi penyambungan bekalan menerusi kabel dasar laut. Datuk Abdul Nasir memberitahu ECOS akan mengeluarkan maklumat pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan elektrik itu dalam laman sesawangnya. Kita sediakan juga frequently asked question, FAQ lah, untuk menjawab soalan yang kita jangkakan daripada mereka. Jadi ini memudahkanlah, melicinkan dan memberikan penerangan yang lebih lanjut kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada itu, Datuk Abdul Nasir berkata ECOS akan menjadikan Pelan Induk Hala 7 Tenaga Sabah 2040 (SIREM 2040) sebagai asas dalam penyediaan bekalan tenaga mencukupi, stabil, berpatutan dan mampan di negeri ini. Ini kerana di bawah SIREM 2040 terdapat 16 inisiatif strategik telah dirangka sebagai tunjang bagi menambah baik bekalan elektrik di Sabah.
Antara inisiatif itu termasuklah Pelan Transformasi SESB serta meneroka potensi sumber tenaga boleh baharu seperti geotermal, tenaga angin dan sumber hidro selain mengimport tenaga dari Sarawak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah bersiap sedia sepenuhnya dari segi logistik dan anggota bagi menghadapi fasa 2 Monsun Timur Laut MTL bermula Februari hingga Mac tahun ini. Timbalan Pengarah JBPM Sabah Farhan Sofian Borhan berkata, sebanyak 25 balai bomba siap sedia diatur gerakan sekiranya berlaku bencana pada bila-bila masa. Untuk yang kawasan-kawasan yang kerap berlakunya banjir ni, buat persediaan lebih awal lah. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca, persekitaran yang berlaku. Kalau diarahkan untuk berpindah, baik berpindah awal sebab kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini lah. Seperti berlakunya banjir, pasukan bomba pun susah nak akses kepada kawasan-kawasan tersebut lah. Menurutnya ketika ini sebanyak 47 aset logistik JBPM antaranya kenderaan darat dan bot berada pada tahap terbaik. Farhan turut menasihati orang ramai agar sentiasa mengutamakan keselamatan diri selain mengikuti perkembangan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia dari semasa ke semasa. Sebanyak 144 juta ringgit kutipan zakat dan fitrah diterima bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS tahun lalu. Jumlah kutipan itu merekodkan peningkatan 11 juta ringgit berbanding tahun 2022 iaitu 133 juta ringgit. Menurut Setiausaha MUIS Ramlan Awang Ali, hasil pembayaran zakat tersebut akan dikembalikan kepada mereka yang layak melalui pelbagai bentuk program dan aktiviti. Ketika ini terdapat 10,600 asnaf didaftarkan dengan MUIS seluruh negeri. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pembayar-pembayar zakat kita dan banyak pembayar-pembayar zakat kita yang berdaftar yang baru pada tahun 2023 yang banyak menyumbang kepada peningkatan dana-dana zakat ini. Dengan adanya kutipan yang lebih dan banyak ini, sudah tentu cakupan kita akan lebih besar. Mengulas lanjut katanya, bahagian zakat dan fitrah MUIS menerusi Unit Pembangunan Ekonomi Asnaf menawarkan pelbagai kursus kemahiran kepada golongan sasar bagi membantu mereka menjana pendapatan sendiri. Selain itu, MUIS juga turut membantu mereka berdaftar dengan agensi-agensi berkaitan termasuk MARA untuk memperkasakan lagi kemahiran dan perniagaan. Kerja-kerja pembinaan kompleks rumah anak yatim dan asnaf As-Sakinah Papar kini 80% siap. Kompleks bernilai 3.1 juta ringgit itu mula dinaik taraf pada Februari 2023 dan dijangka siap Februari tahun ini. Exko Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS akan memastikan rumah anak yatim dan madrasah dibantu dari semasa ke semasa. Dan kita akan mencari jalan macam mana untuk membantu mereka bukan saja dari sudut bantuan di rumah anak yatim ini, tetapi dari sudut macam mana mereka boleh melanjutkan pengajian ke institusi atau institut yang lebih tinggi lagi, ke universiti dan sebagainya sehingga mereka boleh berdikari. Sementara itu, pengerusi Kompleks Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Samin Ongki memberitahu baki 20% lagi bagi kerja-kerja pembinaan kompleks berkenaan sedang dilaksana. Hanya berbaki 20% saja kerja-kerja akhir iaitu mengecat, memasang tiles dan juga pemasangan pintu dan juga tingkap lah. Mengikut jadual, bangunan ini insya-Allah akan siap pada penghujung bulan Februari tahun ini, sebulan lebih awal daripada jadualnya iaitu pada penghujung Mac. Tambah beliau, pihaknya memerlukan 300 hingga 500 ribu ringgit untuk menyiapkan keseluruhan bangunan kompleks berkenaan selain perbelanjaan bulanan 25 ribu ringgit lagi untuk operasi keseluruhan kompleks. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.